Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Pang Jarai dan nombor metrik saya ialah 156589. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu kesuburan dan ekonomi penduduk di Malaysia. Mari kita bermula dengan konsep kesuburan. Dalam demografi, kesuburan diukur melalui kadar kesuburan jumlah iaitu TFR. TFR adalah indikator penting yang menunjukkan purata bilangan anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita sepanjang tempoh kesuburannya. Untuk mengekalkan keseimbangan populasi, PFR perlu berada pada kadar penggantian generasi iaitu 2.1. Seterusnya, trend perubahan TFR di Malaysia telah menurun dengan kedara sepanjang tempoh 1958 hingga 2023. Penurunan tersebut adalah saling bergantung dengan dasar-dasar pembangunan di Malaysia. Sebagai contoh, dalam tempoh 1970-an hingga 1980-an, TFR menurun daripada 5.0 kepada 3.5 sebanyak 30% dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB. Fokus DEB terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan khususnya untuk wanita telah menyebabkan perubahan gaya hidup dan saiz keluarga yang lebih kecil. Pada tahun 2023 pula, dasar transformasi nasional yang memberi tumpuan kepada pembangunan bandar dan teknologi telah menyebabkan kos sara hidup yang tinggi di mana mengakibatkan TFR jatuh ke baras 1.7. Dengan kos sara hidup paling tinggi di Malaysia, 10. Johor Bahru, 9. Labuan, 8. Klang Selangor, 7. Kuching Sarawak, 6. Bandar Kuala Terengganu, 5. Bandar Kuala Lumpur, 4. Bandar Negeri Sarawak, 3. Bandar Pasir dan Kerteh, Terengganu, 2. Bandar Bengkulu, Sarawak, 1. Pulau Pinang di bahagian pulau. Dengan melihat video tersebut, kita mendapati bahawa faktor yang menyebabkan penurunan kesuburan ialah urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Hal ini kerana kos sara hidup yang semakin meningkat di bandar maupun untuk pasangan atau bujang menyebabkan saiz keluarga yang lebih kecil. Selain itu, peranan wanita juga memainkan peranan penting dalam penurunan kesuburan. Menurut data daripada Jabatan Perangkaan Purata Umum Perkahwinan pertama wanita meningkat dari 23.5 tahun ke 28.1 tahun. Dengan ini, wanita cenderung menempuhkan perkahwinan dan kelahiran anak kerana fokus kepada pendidikan dan kerjaya. Seterusnya, kesan penurunan kadar kesuburan wanita terhadap pembangunan sesebuah negara berlaku dari segi penilaian penduduk dan kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Bagi penilaian penduduk Malaysia dijangka mencapai 15% waktu emas menjelang tahun 2030 yang meningkatkan tekanan ke atas sistem kesihatan. Tambahan pula, TFR yang rendah telah mengurangkan kumpulan produktif yang menyebabkan kebergantungan kepada pekerja asing yang menjejaskan daya saing ekonomi. Kesimpulannya, penurunan TFR adalah isu kompleks yang memerlukan tindakan segera. Langkah seperti keseimbangan kerja kehidupan dan dasar mesra keluarga perlu diambil untuk memastikan pembangunan yang lestari di negara Malaysia. Sekian, terima kasih.